A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengerusi acara, bahagia Tuan Pengetua, yang dipertua PIBG, barisan guru-guru, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu, kan, berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi pada pagi ini tajuk yang telah dipilih adalah Brotherhood til Jannah, memerdekakan semua aspek baik diri, minda, pemikiran kita, semualah dalam kehidupan kita. Tapi bila sebut merdeka, ramai yang tak faham merdeka apa yang kita nak capai. Sejajar pula dengan peristiwa Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah kita pada tahun ini, kita semua nak mengubah diri kita. Jadi kenapalah buat ceramah pagi ni, kan? Salah satunya kononnya nak ubah. Tetapi bak kata Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah, manusia bukan tak boleh berubah, tetapi manusia itu tidak nak berubah, tak mahu berubah kerana salah satunya melihat dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Bila kawan-kawan tegur dia, kau ni cubalah kau berubah, panggil, aku okey je, apa masalah kau, kan? Tu cerita dia. Contoh macam sekarang, kan, sekarang kita buat ceramah ni, ramai-ramai dah mula dah ada macam-macam setting. Dia yang paling penting sekali setting. Masuk dalam dewan ni nak ambil ilmu, ataupun masuk dalam dewan ni hanya sekadar untuk cepatlah habis ni, kan pukul 12 kan boleh balik bilik, ataupun apakah sebenarnya datang. Ada datang tak apa dah, janji datang. Ada orang duduk dia fikir, apa aku nak kacau ni, apa aku nak usik ni, sebab bukan senang lah, kan, bukan senang nak menumpukan perhatian daripada mula sampai habis, kan? Dan nak pula orang yang belakang tu tak nampak, menongak atau mencari mana aku nak dengar ni. Jadi saya cadangkan kita tukarlah, kita pergi dekat rostrum, boleh tak? Wah, kena ejah lah. Azwan tak apa, minta dia ejah kaki bawah tu, buka tu, buka tu, tak kat bawah Azwan. Okey. Macam ni baru nampak, kan? Okey, jadi balik pada tajuk kita tadi, Brotherhood til Jannah. Apa yang seronok dengan Brotherhood ni? Kalau Brotherhood siap gaya lah, Brotherhood. Tapi satu sebenarnya, apa yang disebut tu, ada 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya dalam hidup ni. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya dalam hidup kita nanti. Nombor 1, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Yalah, tentang masing-masing tu, solat, puasa, semua memang tanyalah. Tapi ada 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya. Pertamanya nikmat. Ada 4 nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya. Yang pertama, nikmat umur. Berapa tahun hidup?
Katalah hidup sampai tingkatan 5 je. Jadi sekat-sekat 17 tahun ni apa yang kau dah buat dah? Kedua, Allah Ta'ala katanya nikmat muda. Kan? Masa muda dulu heboh buat apa? Mengacau ke, menyakat orang ke. Masa muda dulu mengelinjang main, enjoy tak bebas. Melayan gadget, main game PUBG, tak kisahlah. Yang ketiga, Allah Ta'ala katanya tentang ilmu. Belajar ke tidak? Dapat ilmu ni disebar panjangan ke tidak? Diamalkan ke tidak? Tu Tuhan akan tanya. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang nikmat harta. Termasuklah duit belanja yang mak bagi kat korang. Kau buat apa? Beli rokok secara sembunyi, top up ke apa ke, guna untuk apa ke, kan? Belanjakan kawan, hari ni aku belanja, duit dah masuk, okey, antaranya lah. Semua Tuhan akan tanya dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Kedua, Tuhan akan tanya juga tentang, yang pertama nikmat, yang kedua Tuhan akan tanya tentang amanah. Semua orang ada amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Bila sebut tentang amanah, amanah sebagai pelajar ada, amanah sebagai seorang anak ada. Tu sebab mak kita cakap, pergi sana kau belajar rajin-rajin, jangan malukan mak, belajar rajin-rajin. Pergi sana, mak nak kau carilah jalan macam mana supaya kau boleh kacau orang. Ada mak kita pesan macam tu. Pergi sana, kau dapatkan result yang paling teruk sekali. Ada tak? Tak ada, okey. Kan, mak kita suruh buat yang terbaik. Sekarang okey lah, ada camah motivasi, tanyalah tuan pengetua kita, tanyalah cikgu-cikgu kita kan. Masa dia orang belajar dulu, mana ada camah motivasi? Tak ada. Tak ada camah motivasi pun. Paling kuat pun mak kita cakap, nak belajar, tak nak belajar, sudah. Macam tu. Kau nak jadi orang, kau belajar. Puas terfikir, selama ni bukan orang ke? Macam tu lah. Rupa-rupanya maksud dia orang tu adalah jadi manusia yang beri manfaat pada orang lain. Saya pernah bagi talk kat semua. Saya cakap kat student, saya tunjuk gambar-gambar tau. Saya tunjuk gambar. Ini saya tak bawa slide saya. Saya tunjuk gambar rumah yang macam mana yang korang nak. Sebab korang punya masa depan ni jauh lagi tau. Apa yang korang buat hari ni, itulah yang akan korang nikmati pada masa akan datang. 10 tahun lagi, 10 tahun lagi korang akan terserempak sesama sendiri kat pasar malam ke, kat pasar raya ke, kau terserempak. Kau lama tak jumpa kau. Kau kat mana sekarang? Aku doktor pakar kat sini. Oh ya ke? Kau tak apalah, akan jumpa lagi. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab pencapaian kejayaan dia tidak sehebat kawan yang seorang lagi. Puncanya apa? Dalam dewan dengan camah main-main. Dalam kelas, cikgu mengajar kat depan, usik-usik sana, usik-usik sini. Amanah, orang suruh buat, tak jaga. Paling simple sekali amanah. Paling simple sekali. Kan? Paling simple sekali. Iaitu suruh belajar, tak belajar. Cikgu ada 3 dialog yang paling popular, cikgu selalu sebut. 3 dialog paling popular, cikgu selalu sebut dalam kelas. Cikgu tak ramai yang datang. Mana pergi cikgu? Cikgu pun tak ramai lah. Bertugas lah. Bertugas lah. Perasan tak 3 dialog yang cikgu selalu sebut dalam kelas? Dialog yang pertama, apa nak jadi dengan kamu ni? 1. Itu dialog yang popular pertama. Kedua popular, lagi popular daripada yang pertama, apa dia? Kamu sedar tak periksa berapa hari lagi? 2. Dan dialog yang paling popular, kamu tahu tak, zaman saya dulu, tak habis zaman dia. Dah, saya bagi tahu sebab cikgu mereka pun macam tu. Saya nak bagi tahu, ada stand tak? Stand tak? Saya nak bagi tahu. Dah, janganlah bawa-bawa. Kau lepas ni kau nak berborak sama kau borak. Aku tadi tunjuk kat kau kan. Kau dengar lah aku cakap ni.
Apa masalah kau? Tahu tak apa. Tahu pun kan. Tak, masa ni je lah nak suruh kau dengar ceramah. Lepas ni kau nak main, kau nak buat apa, buatlah, lantak kau lah. Dengar ceramah ni. Main aja. Kan? Baru bagi gelak sikit, mula dah unjak kepala. Relax lah. Kan? Nah, apa tu tunduk? Bila itulah, bila saya cakap, amin ni aku bagi kau cakap macam ni. Mula lagi lah, mula. Ui. Itu masalah korang. Bila bercakap semua nak bercakap, tapi bila cikgu suruh cakap tak nak cakap. Kan? Nah, semua tunduk, tiba-tiba semua. Okey, kelas ada apa soalan? Mula macam ni. Koma. Tiba darah tak jalan. Oksigen tak sampai ke otak nah. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tidak, cikgu pun tak tahu. Itu sebabnya bagi tumpuan dulu. Relax lah. Ada masa nak main-main. Kan? Apa tu? Oh. Jadi mana kata kita ni, saya nak beritahu satu je. Bila kita cerita tentang brotherhood, kita cerita tentang yang ketiga. Tadi amanah dah cerita. Yang ketiga, pertama tadi saya cakap nikmat. Yang kedua Tuhan tanya tentang amanah. Yang ketiga Tuhan akan tanya adalah tentang silaturahim. Silaturahim ni bercerita tentang ni hubungan baik antara kita sesama kita. Sekolah menengah Sains Alam Syah berbunuh-bunuhan orang nak masuk sekolah ni. Saya taklah, saya dia bagi masuk tadi. Maksud saya orang nak masuk belajar kat sini. Saya dulu frust tak dapat belajar kat sekolah ni. Kononnya. Tadi saya tak sangka pula sekolah saya jadi sekolah kebangsaan Pargi. Sekolah Paroi tu. Salah salin apa? Saya sekolah kebangsaan Paroi, sekolah kampung. Lepas tu result peksa tak sengaja UPSR dapat 5A. Dihantar masuk sekolah sama penuh. Tapi saya tengok banyak air kosong masuk sekolah Semak Melabung. Jadi lebih kurang sama je kita ni. Cuma tinggal lagi. Oh, terima kasih banyak. Saya bukan apa, tak nak pegang, takut nampak nervous. Dia punya ni kot. Okey. Ya. Okey, macam tu. Okey, kita mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Okey. Jadi mana kata lebih kurang je kita ni. Kita dapat peluang untuk belajar dekat sekolah yang baik. Sekolah yang bagus. Sebab saya kata benda ni realiti. Saya tunjuk gambar rumah yang macam mana yang korang nak. Saya tunjuk gambar. Bila saya tunjuk gambar rumah flat. Mana? Di tanah lah rumah flat. Kecil. Tunjuklah rumah teres. Tak nak. Tunjuk rumah semi-D. Boleh lah. Ada kawasan tepi kan? Okay. Tunjuk rumah banglo. Yes. Kan? Tunjuk banglo tu tingkat. Of course. Dia nak rumah besar. Tapi cuba kau tengok harga dia. Tengok bila kau lalu kau tengok kat kawasan-kawasan perumahan, kau tengok macam mana signboard tu naik. Dia tunjuk gambar rumah hanya 2.5 juta. Hanya tu. Macam cikgu bahasa Melayu pun mempertikaikan penjodoh bilangan macam tak sesuai. Hanya 2.5 juta. Hanya 2 juta. Sekarang tanya cikgu lah sekarang. Rumah sekarang 400 ribu, 800 ribu. Tolak gaji bulan-bulan berapa? 2-3 ribu tolak. Dan tolak gaji tu macam dah tak ada apa-apa tinggal lah. Rasa macam tu lah. Tapi Alhamdulillah, sebabkan ilmu, sebabkan belajar. Lepas tu saya tunjuk kereta. Tunjuk kereta ni tak nak Harrier, okey. Tunjuk Fire, yes. Tunjuk Alphard, of course. Tunjuk Mercedes, yes. BMW, nak yang ni. Tunjuk Azia, Kau jangan gelak tu kereta aku, faham? Okey, sabar. Tak, bila sebut kita tunjuk kereta, faham? Korang tak nak kereta kecil, nak kereta besar. Tunjuk pula motor. Saya tunjuk gambar motosikal. Saya tunjuk
Harley Davidson, saya tunjuk motorbike, saya tunjuk Vulcan, saya tunjuk lah kereta motorbike. Tapi tunjuk, bila saya tunjuk ES5, demak lagi tak nak. Tunjuk kereta motor-motor kecil, tak nak. Sedangkan itulah motor ayah kau kerjakan bila kau balik pada sama kan. Kemudian saya katalah kau nak kahwin, tak payah feeling. Katalah kau nak kahwin. Tak payahlah nak bayang kan. Tak payah. Katalah kau nak kahwin, ada anak seorang kata ambil seorang tu. Nak bagi siapa jaga? Nak bagi siapa jaga anak? Nak bagi siapa jaga anak? Contoh, siapa nak bagi siapa jaga anak? Hah? Diamlah, aku tak tanya kau, aku tanya dia. Hah? Keluarga sendiri. Kita jaga anak. Tapi tak kerja ke? Bagi isteri. Maknanya isteri tak payah kerja lah. Kalau isteri pun berkelulusan tinggi, dia pun nak kerja, macam mana? Apa dah? Cari bibi. Okay. Cari bibi ataupun hantar dekat nursery. Tadi ada yang cakap jaga sendiri. Dah lah jadi doktor, jaga sendiri. Diam. Tak nafas. Diamlah. Boleh tak? Sambil jaga baby memang tak boleh lah kan. Okey, tak apalah, sama ada cari bibi ataupun. Okey, fine. Saya tanya tu tadi benda-benda yang simple. Dan kemudian untuk makluman semua, saya dah kira dah. Saya dah kirakan kos untuk benda-benda yang korang tak nak. Maksudnya rumah yang kau tak nak, kereta yang kau tak nak, motosikal yang kau tak nak. Saya kira dah siap-siap dah. Kau tanya kira dah. Mana rumah, saya ambil rumah sewa je RM500 sebulan. Rumah flat, satu rumah kita ambil RM500 sebulan. Kemudian kereta, ambil kereta paling murah. Tak apalah ambil Azia ke, Saga ke, LMST ke, tak kisahlah, Saga biasa ke. Kan? Yang mana kos RM500 sebulan. Saya dah kira paling rendah 499.50, bukan 500 lah. Kemudian motosikal, ambil Demak RM150 sebulan. Itu pun ambil kat Singa, tak payah down payment. Ambil kat Singa tau. Bagi nombor IC je. Setiap bulan dia datang, belum bayar, bulan ni belum bayar, macam tu. RM150 sebulan. Sebenarnya saya kira duit minyak. Duit minyak saya letak 500 sebulan. Yang mana memang tak cukup 500 sebulan. Tanyalah cikgu, mana cukup duit minyak 500 sebulan? Mana cukup? Melainkan kau tolak kereta tu sampai jalan besar, baru start enjin. So saya dah kira total cost untuk semua, termasuklah budak tu bagi saudara mara jaga. Kalau jaga sendiri, isteri tak kerja, tak cukup. So saya ambil macam mana? Bagi letak dekat nursery pun tinggi, tak apa, bagilah saudara mara jaga. Saudara mara yang jaga, saya letak harga RM150 satu budak. Memang takkan dapat. Saya dah kira lah. Sebab nursery pun sekarang budak pakai pampers pun paling murah 500. Paling murah seorang. Jadi saya dah kira-kira total, saya campur-campur semua, termasuk minyak yang 500 yang tak cukup tadi. Termasuklah motor RM150 sebulan. Belum cerita lagi Harley Davidson, belum cerita lagi Vulcan, belum cerita motorbike, superbike, belum cerita lagi. Cerita yang korang tak nak je. Total cost sebulan adalah RM2,250 sebulan. Untuk benda yang korang tak nak. Belum cerita kau nak beli TV apa, nak pakai PS3, nak main tiap-tiap bulan, nak main tiap-tiap malam. Belum cerita lagi nak beli kereta 2 biji, 3 biji. Belum cerita tu lagi. Cerita basic, belum cerita bil api, bil air. Belum cerita lagi nak bagi mak ayah berapa sebulan. Belum cerita lagi. RM2,250 sebulan. Untuk makluman semua, RM2,250 sebulan ni bersamaan dengan gaji permulaan, gaji kerja kerajaan bertaraf ijazah permulaan. Jadi, kalau korang masa kat sekolah ni main-main, lupakanlah untuk benda-benda yang kau nak, sebab benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Faham tak? Saya ulang balik. Kalau kau main-main sekarang, kan? Main-main daripada sekarang, maka lupakanlah untuk benda-benda yang kau nak, sebab benda-benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Itu sebab hanya dengan ilmu. Okey, saya tunjukkan pula career. Apa kerja-kerja yang kau nak buat?
Untuk membolehkan kau orang ada satu pendapatan yang boleh membolehkan kau mendapatkan apa benda yang kau nak ni. Saya tunjuk meniaga kecil-kecilan. Meniaga pasar malam. Saya bukan menghina mak ayah dia meniaga. Mak ayah saya pun meniaga tu. Tapi dia orang dah lama meniaga, dah ada regular customer. Kau orang pun nak mula meniaga. Katalah meniaga goreng pisang. Katalah meniaga goreng pisang. Katalah kita ambil untung sehari, kita ambil lah. Atau bukan untung macam mana? Beli barang dan tolak, hasil jualan dapatlah RM30 sehari. Contoh RM30 sehari, tak ada cuti langsung. Hari Merdeka pun meniaga. 30 kali 30 berapa? 900. 900 cukup tak? Tak cukup. Kahwin dengan orang yang meniaga je. 900 campur 900 berapa? 100. Pun lupakan aja, tak cukup. Kerja kilang. Saya tunjuk gambar orang kerja kilang. Kerja kilang, naik pakai uniform, cukup-cukup lah waktu sekarang pakai uniform. Takkanlah bekerja pun nak pakai uniform. Kan? Kalau tak, biarlah kita boleh pilih tie. Hari Senin pakai tie apa, Selasa pakai apa, kemudian ada PA, ada apa. Biar rasa macam tu. Kan? Ya, saya dah rasa dah tu. Kerja jadi pengarah. Macam mana kita ada 2 PA, kita ada 80 orang puasa, kita ada pembantu takbir 8 orang. Bila masuk pejabat, orang tabik kita, bos, ada. Kan? Tolong bawakan fail untuk mesyuarat sekejap lagi. Cik, ini cik. Nak rasa macam tu kan? Yang macam aku tengok dalam drama tu lah. Dalam drama, cerita berjuta, fail selai, nyampah aku. Kan? Tapi itu dia. Kan? Takkan kau nak kerja macam tu lagi? Kerja kilang sekarang ni maksimum pun paling tinggi RM1,200 sebulan. Sekarang ni yang kerja kilang pun, orang Malaysia kerja kilang, overtime pun bayar dengan cuti je. Sebab kalau kau demand sangat, dia boleh bagilah Abang Ila kerja, Abang Ima kerja. Tahu Abang Ila? Bangla. Abang Ima, Abang Myanmar. Kan? Dia orang lagi murah gaji daripada kau orang nak demand sangat. So, kerja kilang kalau 1,200 tak cukup. Tapi kalau kahwin dengan orang kerja kilang juga, 1,200 campur 1,200, 2,400. Bolehlah. Cukup-cukup untuk dapatkan benda yang kau tak nak. So, kerja jadi apa? Doktor pakar di KPJ. Ada yang mencecah 23,000 sebulan. Tu, hakim mahkamah. Tahu hakim mahkamah berapa gaji? Tahu tak? Okay, hakim mahkamah tinggi, gaji tak adalah banyak sangat, dalam 24,000 sebulan, campur lawan semua. Tu dia orang cakap tak cukup. Okay, atas sikit mahkamah rayuan berapa? Adalah dalam 48,000 sebulan. Siap dengan, ingat tau, bukan gaji saja. Gaji, siap dengan pemandu, siap tukang kebun, kediaman rasmi, siap semua. Hakim mahkamah paling tinggi sini, mahkamah persekutuan, 68,000 sebulan. Termasuk dengan kemudahan-kemudahan tadi. Bayanglah jadi hakim macam ni, nak buka musad. Halo yang Arif, sila rujuk muka surat 88 bandel yang ketiga. Faham? Orang kat belakang tu tolong bukakan muka surat untuk dia. Punyalah. Dia pun tengok macam tu. Macam kau orang lah. Kelas tolong buka muka surat 4 halaman yang muka surat 4 perenggan yang kedua. Ada seorang tolong bukakan untuk kau. Apa jadi? Memang gemuk lah. Apa benda pun tak nak buat kan. Tapi hakim ni satu je kelemahan dia. Apa dia? Dia tak boleh pergi majlis-majlis sosial, bercampur dengan semua orang ramai-ramai, tak boleh. Kena kenara majlis birthday party, tak boleh. Takut-takut nanti besok dia kena buat keputusan, ada kena mengena dengan orang tu. Dah pencen besok pun boleh. Tu antaranya lah. Jadi doktor, macam jadi graphic designer, interior designer kan. Kan Eric Leong, cantik tak? Ingat tak? Itulah yang buat rumah tu, hiaskan rumah tu, yang botak tu kan. Rumah show unit. Saya ingat ada satu rumah kat Seman. Ni cerita daripada korang 10 tahun dulu kot. Bukan hari ni lagi mahal lah. Dulu rumah show unit tu, okay, yang ni dia nak macam ni, langsir nak macam ni, yang ni nak macam ni, sofa kena letak sofa macam ni. Dia tentukan, yang ni macam ni, kipas macam ni, ni langsir ni tak nak, kemudian TV letak TV ni dekat sini, yang ni macam ni. Dia susun aja. Susun pun orang susun kan, dia tunjuk ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni, tunjuk. Dia punya professional fees untuk satu rumah show unit 20,000 satu rumah.
Bayangkan kalau sebulan dia ada 4 rumah, 80,000 setahun. Masalahnya nak bercuti ke mana? Takkanlah Yuban, tentulah UK. Tahu Yuban, Ulu Bendul kan? Tapi orang macam ni, dia sibuk dengan kerja, dia tak sibuk dengan nak bercuti ke. Kadang-kadang tu sebab bila-bila dia bercuti ialah belagak cuti. Tak, bukan belagak, itu kemampuan dia. Kita semua nak macam-macam kan, nak macam-macam. Dan yang paling penting sekali, you all nak membahagiakan kedua ibu bapa you all kan. Tu yang paling mustahak sekali. Akhirnya kita besok sampai masa balik rumah, mak, nah, tak adalah banyak sangat, ambil lah mak duit belanja 1,000 macam. Tapi dengan tahap yang tadi, yang tak nak pun tak boleh dapat, macam mana nak bagi mak duit belanja 1,000, nah ayah 500, salah, ayah seokok ayah kurang pula daripada mak. Jadi hari ni kita cerita tentang apa yang nak kita buat. Kalau kita tengok berubah kita hari ni, saya tahu saya tak boleh nak buat banyak. Saya tak boleh nak nasihatkan kita semua berubah mendadak tiba-tiba jadi orang yang sesuci-sucinya, tak. Tapi kita semua buat salah. Kita semua buat salah. Kita semua buat dosa. Tapi Nabi sebut apa? Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan ada sesiapa hari ni yang boleh angkat tangan, Alhamdulillah SD, setakat hari ni daripada bulan 1 sampai sekarang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Kau angkat tangan pun berdosa. Confirm ada dosa punya kan, confirm. Sebagai manusia kita memang ada dosa. Tu sebabnya disebut al-muhajir hajara man Allahu anhu. Nabi kata orang yang berhijrah itu adalah orang yang berubah dengan cara meninggalkan apa yang Tuhan tak suka. Pertama, lawan cakap cikgu, Allah tak suka. Kedua, buat benda-benda di luar tabi'i, Allah tak suka. Ketiga, membuli-buli kawan-kawan kita, Allah tak suka. Menganiaya, menzalimi. Sebab apa? Bila kau buat pula, contoh, siapa nama adik? Siapa nama? Razin ni contohlah. Saya buat satu tradisi, contohlah. Saya ragging dia. Apa saya buat? Masa kat sekolah Semak Lambu dulu. Buat apa? Antaranya, dia suruh masuk dalam peti keinsafan. Peti keinsafan tu bawah meja study, tu peti keinsafan. Menyarap bawah katil, itu kotak keinsafan. Menyarap bawah katil, kau insaf tak? Insaf bang. Tu kotak keinsafan. Faham bang. Kau tiup lampu ni sampai padam. Tiup lampu ni. Tiup. Macam mana bang? Kau ada usaha belum? Belum bang. Usaha dulu. Tiup tak boleh bang. Tiup tak boleh bang. Kau tengok aku tiup. Dia pula tiup. Padam. Sebab member dia tolong off kan. Member abang tolong. Yang kau tak suruh member kau apa pasal? Jadi tetap salah kita lah. Okay. Tapi benda tu mungkin mendatangkan dendam dalam hati saya. Kemudian pada hati Razin tadi, dia kecewa tadi. Dia lepas tu Razin pula jadi sini. Sekarang tingkatan apa? Tingkatan 2. Tiba-tiba Razin jadi tingkatan 5. Kau tiup lampu sampai padam. Dia pula buat. Saya nak beritahu, dosa yang korang buat dekat dia tadi berterusan. Malahan dapat saham. Saham akhirat. Macam ni lah. Umur dah lah tak panjang, dosa dah lah banyak. Tak payahlah buat dosa. Macam tu lah. Aku tengok muka pun tahulah. Neraka semua. Tak, bukan cakap apa. Termasuk yang bercakap ni, kita semua ni memang calon-calon neraka tau. Nak pula lelaki. Main aja menyakit ke hati cikgu. Cikgu sampai menangis lah. Cikgu sampai menangis masuk dalam kelas. Tak tahu lah cakap apa. Macam tu dah kan. Okey. Sebab hari ni cerita yang kita nak buat ni adalah satu benda je saya nak. Imam Malik ajar biar dia ilmu tak tinggi, bukan makna suruh kau orang jadi bangang, tak. Maksudnya ilmu kita
Kalau tinggi, tapi ada satu lagi yang kena tinggi. Tahu tak apa. Ilmu biar sedikit, tapi adab jangan tak ada. Sebab sampai masa belajar tinggi, kerja tinggi, tapi adab tak ada. Kurang ajar. Hormat orang tua tak ada, cikgu tak ada. Apa salah kalau jumpa cikgu tu? Assalamualaikum cikgu, cikgu sihat. Apa salah? Baik, Assalamualaikum cikgu. Cikgu nampak cantik hari ni. Salah. Saya dulu macam tu lah. Yalah, dia ada je Samsul ni. Tapi dia happy tu. Oh, dia happy. Oi, cikgu, jangan cikgu. Baju baru Oh, cikgu, inilah paling cantik saya tengok cikgu. Yalah, ada je. Dah lah. Tapi dia happy tak? Happy. Kan? Tak percaya tengok. Kalau cikgu lah, cuba kau buat perubahan. Kau tahu tak birthday cikgu bila? Cari birthday cikgu. Jadi bila masuk je cikgu, kalau cikgu perempuan, kalau cikgu lelaki, kalau cikgu lelaki lain, cikgu lelaki ni dia kedekut emosi. Dia tak tunjukkan sangat dia happy. Dia tentu muka dia. Bila cikgu masuk, kelas, bangun, selamat hari lahir cikgu. Wah, lepas tu, selamat hari lahir cikgu. Cikgu lelaki, kamu tahu Terima kasih. Cikgu lelaki tu. Kalau cikgu perempuan, kelas bangun, mak lahir cikgu. Ya Allah, kamu tahu ke? Okey. Hari ni semua buat kerja sendiri. Yes. Tapi memang tak dapat lah. Dekat sekolah menengah Alam Syah tak dapat lah, kan? Tak dapat buat kerja sendiri dah. Semua kerja yang cikgu bagi kemudian buat sendiri. Apa dia? Jadi mana kata kita ni dari segi adab. Bayangkan Imam Syafi'i dia buat macam ni je dalam kelas, ambil air liur dia. Imam Malik tegur, wahai Syafi'i, kamu buat apa tu? Aku sebenarnya miskin, wahai guruku. Aku tak ada pen, aku tak ada kertas. Maka aku gunakan air liurku ni untuk aku catat dekat tapak tangan aku ni. Walaupun demikian, nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan dia bukan main-main, tapi nak beritahu pentingnya adab. Itu sebab tadi awal-awal tadi saya getak sikit aja. Saya cakap tentang yang main-main dekat belakang tu, saya kata. Usik sana, usik sini, saya katakan. Sebab bukan apa? Dia segi adab. Macam kita bercakap dengan orang kan. Kita cakap dengan orang. Aku ada benda nak cakap ni. Dia main telefon. Apa rasa? Rasa hati. Ataupun kita cakap dengan dia, dia pandang tempat lain. Adab. Masuk rumah orang, tak bagi salam, tiba-tiba duduk kat TV, siap tengok channel mana yang kita nak tengok. Siap tukarlah channel yang tuan rumah tengah tengok. Itu memang innalillah lah jawab. Jadi hari ni kita cerita, saya nak petik satu ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada satu contoh ikutan terbaik. Barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Maknanya apa? Maknanya sekarang ni ada satu contoh ikutan terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya masuk tadi pun semua mulakan dengan selawat. Baik dah tu. Jadi dah tahu Nabi contoh terbaik, kenapa nak ikut yang tak baik? BTS nak ikut. Kan yang tangan tak berkeras tu, yang penumbuk terbalik tu kena ikut. Tumbuk kan? Kamu lah, korang ni harapan tau, harapan keluarga tau. So makna kata hari ni kita nak cerita tentang pada diri Rasulullah ada contoh yang terbaik, kena ikut. Apa benda-benda baik. Jadi saya nak share akhlak dan sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, seperti siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Belum jadi nilai murni yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Lebih-lebih lagi golongan pelajar supaya lebih fokus terhadap apa yang kita pelajari. Amanah dalam kelas, jangan usik sana usik sini. Balik.
Tak boleh. Itu bukan caranya. Tak faham angkat tangan. Ini tak, cikgu tanya, kelas ada apa-apa soalan? Koma. Atau berkelas ada apa soalan? Pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Kelas ada apa soalan? Kemah barang. Dah habis. Kemah barang. Tak faham, jumpa cikgu. Tak faham, jumpa cikgu. Cikgu, kalau malu nak jumpa dalam kelas, pergi kat bilik guru. Cikgu, saya tak faham lah cikgu, saya minta maaf. Cikgu pun cakap, tak apa, tenang. Yang mana kamu tak faham? Beritahu saya. Semuanya. Kalau macam tu, cikgu kau pun mengaung. Janganlah kau simpan semuanya. Tak faham, terus tanya. Kan? Macam tadi yang kita tahu kan, subjek yang paling, tengok, subjek yang paling susah sekali nak fokus, subjek apa? Okeylah. Okey. Faham. Ada yang sebut matematik. Matematik ni tak susah. Matematik ni kau kena buat. Matematik ni bila cikgu tunjukkan tu, kau cuba buat, insya-Allah tak ada masalah fokus pun. Sejarah. Memanglah. Saya pun susah nak fokus dalam sejarah. Sebab apa? Sebab kita dengar je. Cikgu sejarah ada sini. Dah tak mengaku lah cikgu sejarah. Tak ada cikgu sejarah, tak ada. Tak, subjek sejarah ni memang ada satu masalah, iaitu kalau kita dengar. Masalah bukan suruh tak nak dengar. Maksudnya bila cikgu cakap, ada je benda-benda yang dia terangkan tu, kita cuba fokus. Tak faham tu, cikgu, jap cikgu. Yang itu macam mana cikgu? Tanya terus. Sebab memang menurut kajian, kita hanya boleh fokus dalam sejarah paling lama 20 minit saja. Masuk minit 21, kita mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Dia tengah mengajar tentang Kesultanan Melayu Melaka, tiba-tiba kau nampak, ya Allah. Kau nampak muka pengetua dah jadi Sultan Melaka. Kan, tiba-tiba cikgu tu dah jadi hang tuah pegang keris. Dah, itu biasa. Sebab korang, bila kau tengok kolek ke patung bergayau, cerita-cerita tu yang jadi khayal tu. Tu sebab bila cikgu tuan terus tanya, cikgu, jap. Cikgu nanti sebelum cikgu pergi tu, cikgu saya nak tanya sikit. Masalah korang adalah korang tak support brotherhood, tak ada. Bila seorang tak faham, kau bahan dengan kawan kau tu. Kelas ada apa-apa soalan, yang seorang tu tanya, cikgu, tanya soalan pula. Yang seorang apa, tanya soalan, siut, no masalah. Yang paling teruk sekali, dekat bilik asrama ada seorang buka buku. Hui, buka buku weh. Kenapa aku tak tahu ke panggil korang. Lepas tu yang seorang siap tutup. Tutup. Itu setan pangkat tinggi. Dah tak payah tunjuk, memang ada di kalangan korang, aku tahu. Jadi sekarang benda-benda macam ni lah nak kena buang. Macam ni nak kena buang. Bila seorang tu tanya soalan, tengah, lah betul lah, aku pun sama tak tahu benda tu. Macam mana dia boleh terfikir tu? Rupa-rupanya yang dia tak faham, kita pun kenapa jawapannya? Dengar pula jawapan cikgu. Cikgu pun tak tahu contohnya. Cikgu pun bincang lah dengan cikgu-cikgu lain pula. Cikgu-cikgu pun tak tahu. Maka dia akan rujuk dengan satu hantu yang dinamakan lembaga peperiksaan. Tak adalah. Makna kata ada orang yang tahu. Mesti ada yang tahunya. Cikgu biasanya cikgu tahu. Kalau cikgu cakap, nanti bagi saya satu hari, besok saya bagi jawapan. Kalau susah sangat lah soalan tu. Iya. Saya dulu pernah ustaz saya kata, pergi cari apa maksud ayat ni. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Cari. Pergi cari. Siapa yang belajar bahasa Arab sini? Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Dah. Tengok tu. Bila cakap, tunjuk orang ni. Sudahnya bila saya semak, tu bukan ayat Quran, tu bukan hadis.
Dan itu bukan bahasa Arab. Rupa-rupanya haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin ni, bila ustaz suruh cari, tuan cari memang tak jumpa jawapan. Rupa-rupanya dia ada jawi bubuh baris. Hawau jimnun, haujana hujan. Haujana tauruna tawawrawau nun turun. Haujana tauruna falabbatin hujan turun dengan lebat, faurutin perut, falaparin lapar. Itu kan. Tapi nak beritahu apa? Tepatnya ustaz tu bagi mesej kat kami, bila kita tak belajar, kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, kita senang kena tipu. Hidup kena tipu satu sebab tak ada ilmu. Tu sebab Sayyidina Ali kata, kalau kamu ada harta, kamu kena jaga harta. Tapi bila ada ilmu, ilmu yang menjaga kamu. Harta makin kamu belanja, makin kehabisan, kata Sayyidina Ali. Tapi ilmu, makin kamu belajar, makin banyak benda yang kamu tak tahu. Cikgu-cikgu mengajar korang ni, daripada mula sampai habis, setiap kali korang dapat straight A's, gaji cikgu bertambah, naik RM100. Seorang yang dapat straight A's. Betul ke tak? Betul ke tak? Tak betul. Habis yang cikgu bising ni untuk apa? Belajarlah. Cikgu untuk apa? Kenapa ni? Pak ni tangan ni kuatan. Cikgu dapat apa? Cikgu tak dapat apa. So kau belajar, cikgu dapat apa? Dan kau tengok daripada bulan 1 sampai sekarang, berapa ramai yang melangkah masuk kat pintu pagar sekolah tu, jumpa cikgu. Terima kasih cikgu, saya dah masuk universiti sekarang, saya dah berjaya sekarang. Berapa ramai? Mungkin ada ramai yang masuk sebab sijil tertinggal, ada benda nak ambil. Tapi cikgu tetap mengajar macam biasa. Tu sebabnya appreciate, kan? Maka kefahaman tentang sifat mulia penting untuk pastikan kita menjalani kehidupan sebagai pelajar yang sedang berjihad di jalan Allah. Itu sebab saya sebut tadi, dalam peristiwa hijrah, Nabi kata tidak ada lagi perhijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat kita kena ubah daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Perjuangan kita hari ini adalah untuk mencapai kecemerlangan. Halangannya kawan-kawan yang tak nak belajar. Halangannya banyak gangguan-gangguan sekeliling. Halangannya televisyen. Macam-macam halangan. Tetapi kita sebagai orang yang hebat sentiasa nampak jalan untuk menyelesaikan masalah. Orang yang hebat sentiasa nampak jalan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Mesti ada jalan. Buat study group, cari kawan-kawan yang nak belajar. Mungkin ada result kita teruk. Alamak, result aku teruk lah ni. Aduh, malu lah. Jangan fikir itu pengakhiran. Anggaplah sebagai permulaan untuk ubah jadi lagi baik. Subjek matematik, buat latihan. Tak ada pilihan lain. Memang kena buat latihan. Sejarah memang kena baca, kena fahamkan. Bukannya hafal. Hafal tak faham pun masalah. Kena baca dan faham. Bila faham boleh ingat. Subjek bahasa Inggeris, we'll never learn English but we practice English. Di sekolah Semak Labu, setiap hari Rabu zaman saya dulu diwajibkan berbahasa Inggeris. Tak ada satu perkataan bahasa lain pun dibenarkan daripada bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa selain bahasa Inggeris keluar, denda 50 sen satu perkataan. Di sekolah Semak Labu pada hari Rabu. Maka apa yang berlaku di Semak Labu pada hari Rabu, senyap sunyi. Dan siapa pun bercakap hari itu. But remember that we'll never learn English but we practice English. Ya. Dalam kelas bahasa Inggeris cakap aja, broken pun tak apa. Yes, no, right, thank you, are you talking roundabout? Bantai. Tapi kena cakap, lama-kelamaan kita boleh cakap bahasa Inggeris. Saya dulu bawa kes mahkamah pun kebanyakan kes pun bercakap dalam bahasa Inggeris juga. Bahan rujukan kita pun semua dalam bahasa Inggeris. Presentation semua dalam bahasa Inggeris. Kau nampak Asam Sul Debat ni, ni 9 kampung. I'm a qualified lawyer, you know.
Remember that. Okay. Bukan nak belagak, lebih kurang. Astaghfirullahaladzim. Dosa ya Allah. Tapi itu dia. Bukan apa, nak share yang you all boleh juga jadi seorang yang berjaya. Tapi you all tak nak. You all main-main. Yang paling sedih nanti bila keluar result PSA. Ya Allah, sikit lagi. Aduh, kenapalah. Dulu tak fikir. Bila result dah keluar pun nak nyesal. Buat apa sebelum ni? Repair. Lepas tu tak adalah risau nak bercinta ke nak apa. Tak ada. Besok kau dah kerja, kau dah ada career. Siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Macam tu. Ini belum apa-apa lagi, duit pun mak bagi. Bahagiakan parents kita. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Tengok mak happy, kita pun happy. Tengok ayah kita happy, kita pun happy. Saya cakap saya. Jadi saya nak bagi tips untuk berjaya. Nombor 1, you all kena cepat. Jangan lama-lama, nantilah, esoklah, lain kalilah, nantilah, apa bendanya. Tak, kena cepat. Sekarang ni zaman teknologi. Handphone pun dulu, siapa sangka dulu handphone besar bateri kereta. Berjenjeng, hello, bila? Iya. No. Siap ada satu tabung bawa macam ni. Sekarang cuba kau bawa telefon macam tu, memang orang tak nak kawan dengan kau. Makin lama makin kecil telefon. Sudahnya jadi gigi biru, Bluetooth. Sumbat dekat telinga. Cakap seorang-seorang. Hello, bila? Ya. La ilaha illallah, tak tahu pula. Jangan pakai dekat kawasan perkampungan. Nanti orang tu sian, muda-muda dah gila. Tapi nak beritahu kepantasan teknologi. Tak ada siapa sangka yang telefon tu boleh cakap tanpa tengok muka. Mama. Kan? Perubahan teknologi, kecepatan. Untuk pengetahuan you all, 30-40 tahun dulu, ramai yang menyatakan telefon yang boleh tengok kat muka ni mustahil. Dulu komputer, bayangkan, komputer yang pertama diciptakan, CPU dia besar dewan ni. CPU, keyboard dia tak tahulah besar mana. Kau tolong tekan enter. Macam tu lah cakap dengan kawan kita kan. Jauh tu, agaknya lah. Dan masa tu pakai ekonomi kata komputer ni baik, tapi kalau dijual pun paling banyak boleh jual kat seluruh dunia mungkin dalam 4 unit. Dia kata macam tu. Sebab betapa pandang rendahnya orang pada benda tu, pada dia menyusahkan. Tapi hari ni, satu rumah, satu gadget tak cukup. Pos laju. Dulu ada satu student, dia bentangan dekat University of Cambridge tu, dia tunjukkan macam mana cara nak menghantar barang dalam tempoh 24 jam boleh sampai. Mana konsep pos laju hari ni lah. Macam ni lah, hantar kat sini, lepas tu kat sini, dalam tempoh walaupun jauh boleh sampai dalam tempoh 24 jam. Maka apa jawapan dia? Apa pensyarah dia kata apa? Pembentangan kamu ini baik, tetapi kalau kamu nak dapat C, bayangkan tu. Pembentangan kamu baik, tapi kalau kamu nak dapat C, maknanya nak dapat A dengan B lupakan. Baik temu setakat C, D, E, F. Pembentangan kamu ni baik, tapi kalau kamu nak dapat C, kamu perlu lebih realistik, dia kata. Maknanya pada pandangan orang dulu, benda tu tak boleh dibuat. Tapi hari ni benda tu dah tak jadi mustahil lagi dah, kan? Semalam hantar, hari ni sampai. Malahan Datuk Sami Velu tu sebut, hari ni post, semalam sampai. Apa ranjat postman tu, macam mana nak buat tu? Gila weh, berhenti. Rupanya hari ini post 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Tapi itu cakap, makna kata banyak dah benda-benda yang mustahil dulu, hari ni dah jadi realiti. Jadi
Apa-apa juga yang orang pandang mustahil pada korang semua ni, buktikan. Yang kau boleh buktikan jadi sebaliknya. Orang kampung kau ni, takat ni je lah. Kau tak boleh berjaya? Tak. Ingat tak kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi? 3 ekor katak jatuh dalam perigi. 3 ekor katak tu nak keluar. Katak pertama nak lompat, ada seekor katak kat atas. Jangan tinggi ni, jangan tinggi ni, mati kau nanti. Jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Jangan tinggi ni, jangan. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak ketiga, jangan tinggi ni. Ya Allah, Islam katak ni. Ya Allah, jangan tinggi ni, jangan. Tapi katak ketiga tu berjaya keluar. Kenapa? Sebab katak yang ketiga itu pekat. Katak ketiga tu tak dengar pun apa katak yang kat atas tu cakap. Yang dia nampak macam ni je. Dia ingat tinggi lagi. Itu dia sampai. Itu sebab cikgu-cikgu berhenti guna perkataan yang negatif untuk budak-budak. Jangan ada siapa pun. Tu jangan negatif. Jangan ada siapa pun datang lambat. Okay? Jangan risau, mesti ada datang lambat. Jangan ada siapa pun tak siap kerja esok. Besok mesti ada tak siap. Sebab student ni, bila kita jangan ada siapa pun tak siap kerja dan kepala dia dah ada. Kalau tak siap, apa jadi? Apa jawapan nak bagi? Ni dia dah ada lah macam tu. Jadi kena positif. Saya nak semua siap esok. Pukul 10, sebelum pukul 10 atas meja saya, nak pula cikgu perempuan. Mesti type dalam Times Nur Rahman font 12. Itu cikgu perempuan. Dia beza cikgu lelaki dengan cikgu perempuan. Cikgu lelaki dia akan masuk, saya nak kamu semua siapkan macam mana siap. Macam mana buat, yang penting siap. Itu cikgu lelaki. Cikgu perempuan tak mau tebal sangat tau. Dan tebal ni, kemudian cover tu letak plastik sikit. Lepas tu yang tu letak ni macam ni. Lepas tu garisan. Lepas tu tarik garis. Contoh macam budak-budak kan, kita cakap dengan dia, jangan usik adik kita. Jangan usik. Orang kata jangan usik, faham tak? Jangan usik. Sakit hati. Tapi apa yang dia buat? Adik-adik pandai kan? Dia pegang. Adik cuba adik letak tangannya. Letak. Pandai. Tepuk tangan. Dia pun tepuk. Sebab kita bagi arahan. Jangan kita negatif. Jangan lambat. Jangan buat. Ada seorang kawan saya dulu. Kita masa kat sekolah. Kita orang pakat 10 orang. Untuk cakap dia kurus. Dia ni badan dia gemuk betul. Dalam sekolah ni tak ada siapa lawan. Saya dah tengok dah. Tak ada. Dia gemuk betul. Korang ni kira sikit-sikit. Kita orang pakat 10 orang untuk cakap dia kurus pada masa berbeza. Yang pertama, weh, kau nampak kurus lah? Mana je kau? Mana ada? Yang pertama. Dalam selang jumpa 2-3 orang. Weh, kau nampak kurus lah? Kau ni, ya betul. Macam tu. Dah berubah. Sampai orang kelima, bila hari-hari, bila setiap masa kita cakap, weh, jap. Kau nampak kurus lah? Adalah sikit. Nampak? Dah berubah. Jawapan dia dah berubah. Saya orang yang ke-10, orang yang paling nakal ni nak buat kesimpulan. Kejap. Kau stay. Apa pasal kau nampak kurus lah? Itulah, nanti aku ajar kau cara dia. Dia siap nak ajar. Nampak? Maknanya bila kita cakap hari-hari, kau pandai, kau boleh. Cakap kat diri kita, aku boleh berjaya. Aku orang kampung, aku boleh berjaya. Betul aku tadi aku fail paper ni. Betul aku teruk paper ni. Hey, come on lah, aku boleh berjaya lah. Apa pasal aku tak boleh? Tengok kakak Nik Normadiha. Nik Normadiha dulu dapat 21A SPM. 21A. 20A1, 1A2. Kau pergi tengok dia. Adakah otak dia berbeza? Kita keluar otak dia masa belajar. Sampai pergi kelas kena bawa otak satu. Tak ada. Sama je. Sama, tapi kenapa kita aku rasa aku tak boleh lah, aku ni memang aku dah nak buat macam mana. Tak, kita kena sentiasa positif. Dan kawan-kawan, tolonglah jangan. Engkau tak payahlah, kau tak belajar lah. Kau belajar apa kau fail. Tolonglah elok sikit mulut tu. Kau jangan putus asa tau. Belajar boleh. Kau cakap senang lah, memang lah. Tu sebab aku cakap, sebab senang. Apa kita nak cakap? Kadang mengada banyak sangat.
Aku suka tak boleh lah, aku minat lah dengan dia juga. Kau gila pun jantan dengan jantan. Banyak ke benda lain kau nak buat kan? Tak ada benda lain ke? Kan? Dia pesan ni, pesan betul ni kan. Kau jangan main. Aku tahu kalau sekolah lelaki mesti macam tu, ada perangai-perangai macam tu. Terdesak sangat hidup kau. Okey. Ingat cepat berubah sebab masa tak banyak. Ubah. Yang bab naluri tadi tak ada. Tak itulah naluri hati aku. Kau tampar kau tahulah naluri. Sekarang dalam diri kita kena cepat berubah ke arah lebih baik. Nak ikut akhlak siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kau tengok nabi kan, sedangkan nabi pun ampunkan umat ini kan pula engkau. Ayat dia. Itu nabi. Aku bukan nabi. Memang, tapi kalau nabi dengar, kecil hati nabi. Jangan kecilkan hati Nabi, jangan. Jadi makna kata, apa yang Nabi suruh buat tu kita buatlah. Nabi suruh belajarlah. Nabi suruh hormat guru. Tengok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu nak belajar dengan Imam Malik, dia datang dekat rumah Imam Malik. Dia kata, tolong beritahu dekat Imam Malik, aku nak belajar dengan dia. Maka utusan tu datang masuk dalam beritahu kat Imam Malik, wahai Imam Malik, dekat luar ada seorang budak namanya Syafi'i, dia nak belajar dengan kamu. Cakap dengan budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku susun tu. Kitab Muwatta' ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang Imam Malik dah susun dan selaraskan. Ada lebih kurang tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran. Jadi keluarlah utusan ni. Begini wahai Syafi'i, aku dah beritahu dah pada Imam Malik. Imam Malik pesan dekat engkau, sebelum nak belajar dengan dia, engkau kena baca dulu kitab Muwatta' yang dia dah susun. Maka kata Imam Syafi'i, beritahu dekat Imam Malik, kitab Muwatta' tu dalam kepala aku. Maka masuklah ke dalam Malik, wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta' kau tu dalam kepala dia. Dia kata. Imam Malik langsung keluar, betul ke? Ya betul, aku dah ingat dah, semua ada dalam kepala aku. Dia pun cuba kau baca muka surat yang ini, sebiji. Cuba baca pula muka surat ni, sejibi. Cuba baca pula muka surat ni, sebijon. Sama, memang sama. Dan untuk makluman adik-adik semua yang dikasihi, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' susunan Imam Malik yang tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran ini antara 9 ke 15 hari sahaja. Dan Imam Syafi'i boleh khatam Quran satu hari paling banyak 3 kali. Kau nak tunggu bulan puasa ataupun tunggu tadarus, kan? Tapi nak bagi tahu Imam Syafi'i sebab dia jaga semua. Malahan kalau dia menghafal kitab tu, dia akan tutup sebelah muka surat ni sebab dia nak hafal muka surat ni, takut bercampur. Kalau baca muka surat ni, dia akan tutup muka surat ni. Pernah satu ketika dia cuba hafal, tak boleh. Apa pasal tak boleh masuk ni? Kenapa susah sangat? Akhirnya dia tanya mak dia. Dia ingat mak dia malam tadi dia masak kambing tu. Mak, dekat mana mak dapat kambing tu? Mak dapat dekat pasar tu, dekat orang ni. Dia tanya kat orang tu, mana dia dapat kambing ni? Dia kata kambing ni dapat dekat orang tu yang bela ni. Cari orang tu. Barulah Imam Syafi'i dapat. Kenapa dia tak boleh hafal? Rupa-rupanya orang yang bela kambing itu bagi kambing itu makan rumput dekat bukan kawasan yang sepatutnya. Maknanya kawasan orang rumput dia pergi makan. Itu sebabnya Imam Syafi'i tak boleh ingat. Itu baru cerita kambing punya rumput. Kita mana tahu kambing tu makan kat mana, kan? Nak tunjukkan macam tu sekali lah, nak jaga ketelitian dia. Tapi kita saya bukanlah suruh kamu semak kambing kau tu makan kat mana. Tapi maksudnya kita tolong jaga diri kita, jangan buat benda yang Allah tak suka. Tu yang pertama. Kedua, tips yang saya nak bagi, tolong hadir dalam kelas, jangan ponteng. Tolong hadir tu bukan hadir fizikal tau. Roh kita pun sama ada kat sana. Ni tak, fizikal ada kat kelas, roh ada kat KL. Tengah merayau kat KLCC. Roh tengah merayau dekat rumah, dekat bilik sendiri. Roh tengah tengok macam-macam, main bola. Ada masa main betul-betul. Waktu tengok TV betul-betul. Ada bilik TV tak? Tak ada. Oh, tak ada.
Tak ada, tak elok lah tu. Saya pun tak tengok TV, tak sempat. Itu sebab ada orang tengok, selalu tengok ustaz dalam YouTube. Saya pun tengok saya dalam YouTube. Saya tengok macam tu je lah. Hakikatnya memang tak ada masa. Belajar je. Habis besok dah habis peksa esok, kau tengoklah TV tu. Kau masuk dalam TV tu pun tak apa. Dah geram sangat kan. Tapi ada masanya. Hadir. Sebab apa, bila kita datang tu kita tak tahu macam hari ni kan. Mungkin ada minda kita terbuka sikit lah. Lah betul lah. Ketiga, ini zaman buat, bukan zaman cakap. Aku nak berjaya, aku nak berjaya. Jangan cakap je, kena buat. Zaman apply. Zaman kita apply. Kan? Mbak kata Sunza, if you fail to plan, then you plan to fail. Dia kata. Tapi dia ada sebut juga, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Kena ada perancangan, yang ni kena ada jadual juga. Ada planning. Seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Mana subjek yang kita lemah, apa perkara yang kita lemah. Macam sekarang ada apa-apa soalan nak tanya, tolong tulis dalam kertas. Kejap lagi saya nak baca. Apa soalan yang nak tanya? Jangan tak, ada apa-apa soalan, koma, saya tak nak tanya. Mesti dah ada soalan. Seterusnya, mantapkan ni apa? Tengok subjek. Tadi saya tanya, subjek mana yang rasa susah sekali? Matematik. Yang saya dengar matematik, sejarah, lepas satu lagi BI. Ada pula yang selit kat situ English. English ni saya dah beritahu tadi, tapi yang matematik buat latihan, saya dah beritahu. Sejarah tadi kena fokus dan juga kena aktif dalam kelas. Bukannya tunggu, tanya soalan. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar kita. Maksud peribadi dengan belajar, maksudnya sekarang ni kita main-main pun kita bawa dekat dalam kelas. Usik sana, usik sini. Ada waktu main-main, waktu belajar. Pernah tengok tak orang belajar bawa buku? Betul lah. Orang main bawa buku. Sorry. Orang belajar bawa buku biasa, tapi maksudnya orang main. Pernah tengok? Itu sebab waktu belajar ni, waktu belajar kau main. Cikgu tengah tulis kat depan, sap usik kawan tu, mengelatah kawan tu berdiri. Cikgu. Pernah tengok pemain bola sepak bawa buku pernah? Kita pakai bola Safi Salim membawa bola tu, dia lorong ke tengah. Ada Zakwan melorong. Menanduk bola tu ke hadapan. Di bawah ada Zakwan sekali lagi. Sekali lagi dihantar bola kepada Safiq Rahim. Safiq Rahim melambung ke tengah. Nampaknya Syarul yang telah membawa bola itu sambil membawa buku matematik. Pernah dengar tak? Memang tak pernah dengar. Tak benar. Takkan berlaku. Waktu main memang kau main. Mainlah sungguh-sungguh. Tapi waktu belajar betul. Semuanya ada masanya. Tak ada siapa suruh kau belajar sampai muntah. Tak ada. Tapi belajar, waktu belajar tu jangan main-main. Tapi waktu main betul-betul. Tapi janganlah sampai mengganggu waktu belajar. Ingat tu. Saya dulu pun sukan juga. Tak ada masalah pun. Apa sukan saya tak main. Takraw, bola, badminton, main. Sukan nombor 1 saya takraw. Sampailah saya ambil diploma dulu. Saya main juga. Lepas tu injet lutut saya. So bila dah injet lutut, tak tahu buat apa, bercakap. Masuk pertandingan pidato dan debat. Itu sampai hari ni tu masih lagi mengajar debat dan pidato. Dia jadi benda yang debat dan pidato ni pun saya telah buktikan kepada semua. Yang saya bukannya pada sekolah rendah masuk, sekolah menengah pun saya tak masuk. Waktu diploma tu tahun akhir baru belajar. Tak sampai setahun saya jadi champion. Itu maknanya bila kita nak satu benda tu, buat betul-betul, insya-Allah boleh. Dia bukan kemahiran semula jadi. Tak. So professionally. Jangan campur aduk. Waktu belajar betul-betul. Mak kita tak ada masalah. Mak kita tahu ada masalah dekat rumah apa semua. Tak apa, jangan campur aduk dengan belajar. Kita ada masa call mak kita. Kat public phone call mak kita. Mak apa khabar? Mak sihat ke? Macam mana bercerita? Semua. Legakan hati kita. Tapi waktu belajar kena belajar betul-betul. Seterusnya iltizam, buat yang terbaik, dapat keputusan yang terbaik. Biar ada Kementerian Pelajaran Malaysia datang sekolah ni nak mengumumkan keputusan sebab sekolah ni yang terbaik. Mudah-mudahan. Amin. Budak lelaki biasa lah kan. Nampak macam main-main tapi result bagus. Itu kita nak. Tapi bukan suruh main-main, tapi suruh result bagus tu. Tak main-main tu kena buang. Main banyak sangat. Kan? Budak lelaki biasalah. Budak lelaki ni dia kena ikut emosi berbanding budak perempuan. Budak lelaki kalau dapat result periksa dia tengok
Itulah paling kuat pun, emosi dia. Tak pernah tengok, kau tengok apa sah semua A ni, macam tu lah. Itu je budak lelaki. Kalau budak perempuan, dia kalau jumpa sama dia memang dia peluk. Tak sangka tu, sebab bila tanya kan, bila wartawan, apa perasaan adik dapat semua A? Apa perasaan adik? Budak lelaki dia kena ikut emosi kan, dia tak tunjuk Alhamdulillah, rasa syukur sangat atas pencapaian ni, rasa happy lah. Budak lelaki macam tu ya. Budak lelaki dia macam tu ya. Budak perempuan, apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah. Tak tahu nak cakap apa. Bukan student aja, mak ayah kita pun sama. Cuba tengok mak ayah. Tengok mak ayah. 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 Iya. Ayah dapat semua A lah. Bagus lah. Semua A ni lah. Iya. Tapi cuba kalau mak kita dia tak kena ke emosi tu. Mak, ya, apa? Mak, semua mak, ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Macam tu nampak dia. Dia siap share tau, Kan. Iya. Nak pula mak dia cikgu. Alhamdulillah, tak sangka anak saya dapat ini. Semua terima kasih atas semua yang pernah mendoakan. Cikgu-cikgu lain macam mana dia seorang yang pandai. Macam tu lah lebih kuat. Kan. Tapi itu dia, lelaki itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung, sebab dia kaya dengan perasaan. Sebab tengok cikgu pregnant datang mengajar kelas kat Ustaz 15. Syamsul, jangan main, boleh tak? Saya tak sihat ni. Cikgu macam tu, cikgu perempuan. Cikgu lelaki kalau dia mengandung tak tahu. Cikgu lelaki dia emosi, dia tak dia kena saya dia marah, dia sound tu. Oh, saya sepak pula. Kalau perempuan, baby jangan saya sepak. Jangan. Atau perempuan. Saya sepak lah budak ni. Geram aku. Dia hentak, dia buang langsung berjalan dah. Adalah macam tu lah. Tak nak bagi gambaran. Tu sebab lelaki tu, sebab perasan tak, orang lelaki dia tak boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Tanyalah cikgu perempuan. Cikgu perempuan dia boleh buat 2-3 kerja satu masa. Cikgu lelaki tak boleh. Cikgu lelaki kalau tengah buat satu kerja tu jangan kacau dia. Itulah satu benda dia boleh buat. Kalau tengah buat kerja, saya ingat lagi kawan-kawan, kita pun tengah menaip. Ui, aku ada benda nak cakap ni, kejap lah. Banyak benda ni. Cepat, apa dia? Dia berhenti, tu lelaki. Orang perempuan tak. Saya tengok PA saya kat pejabat tu, yang perempuan tu, dia sambil menaip tu. Sambil menaip, telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tak. Halo, mana ada? Pandailah kau. 3 dalam 1. Tu sebab tengok kan, mak kita dia boleh goreng ikan. Dia goreng ikan, kemudian dia tinggalkan ikan tu. Dia pergi lap meja. Pergi kat sofa, tepuk bantal, terbalikkan sofa tu. Dia pergi balik dekat ikan tu, dia terbalikkan. Tak hangus pun. Korang tengok korang ni lah. Bila kau masak Maggi kat dapur tu, kau tengok. Fokus. Dah boleh masuk belum Maggi? Dah boleh masuk belum? Ambil satu yang kecil tu. Dah boleh. Boleh. Menghabiskan usia remaja depan periuk tu. Betul, tu beza lelaki dengan perempuan. Kan? Kemudian seterusnya, organize, susun atur strategi. Itu sebab saya dah cakap dengan tuan pengetua tadi. Mungkin next time kita buat satu seminar satu hari. Saya ceramah mungkin sejam lebih lah, ataupun penceramah lain pun tak apa. Kemudian kita pecahkan kepada grup-grup. Cari grup, kemudian saya akan bagikan best debaters saya daripada UC, Universiti Sains Islam Malaysia, sebab ada sentuhan Islamik sikit. Sebab you all akan share apa masalah you all cerita, dan kita akan share macam mana cara nak berjaya. Sedangkan debaters ni semua bukannya tak ada. Dalam setahun tu pelbagai pertandingan debat masuk, tapi still boleh dapat kecemerlangan. Macam mana cara dia?
Lepas tu macam mana? Apa masalah kita yang paling besar sekali? Kawan-kawan tak ada masalah. Macam mana cara nak atasi masalah kawan kita ni? Macam mana cara kita nak selesaikan? Dalam diri kita ni rasa tak boleh. Macam mana kita nak ubah? Macam itulah. So, susun satu strategi. Itu sebab pentingnya awal tahun kita buat program tu, kita cari, minta PIBG sponsor sikit setiap student. Kita bagi satu, cari sponsor lah mana-mana kat luar. Kita bagi dia planner. Masalah korang sekarang ni, korang ada jadual belajar ke tak? Ada jadual belajar tak? Ada jadual belajar lah. Kalau yang ada lah, ada jadual belajar. Tapi jadual belajar korang, apa masalah dia? Apa masalah jadual belajar? Apa masalah? Tak ikut. Memang tak ikut sebab jadual tu tak ke mana pun. Memang situ. Kau nak ikut lagi mana? Isu dia adalah jadual belajar korang betul tak? Contohnya, hari ni hari Isnin. Isnin 2:30 petang sampai 4:30 petang. Kau pun letak satu subjek, betul? Math. Matematik lah tu. English lah tu. Kan? Malam sekarang pukul apa? Prep pukul apa? 8 sampai 10:30. Maka kau akan letak lah. Mungkin kau letak 2 subjek. Kau letak satu pula mungkin sains ke, kimia ke, bio ke, tak salah. Tapi korang letak macam tu saja. Itu yang menjadikan masalah. Yang sebenarnya planner tu kalau kita bagi pada awal tahun, dia akan duduk satu hari suntuk dengan cikgu, akan guide dia akan susun. Contoh 31 Ogos 2020, 8:30 pagi sampai 10 pagi, 10:30 pagi belajar matematik bab 5. Macam tu tulis. Dah tahu bab mana nak belajar. Kemudian 11 pagi sampailah pukul 11 pagi sampai 1 petang belajar subjek bahasa Inggeris bab 5. Contoh. Tetapi tiba-tiba hari ni 31 Ogos kau tak boleh nak belajar 11 lagi 1 sebab ada ceramah rupanya. Ceramah daripada Samsul Debat. So apa yang kau buat? Maka pada ketika itu kau kena adjustkan, ganti balik yang tu. Sebab kau akan letak mungkin malam sekarang bila dah habis prep sampai kat bilik mungkin kau nak study sendiri. Contoh. Planner ni kita akan buat sepanjang tahun punya jadual tu. Daripada awal susun sampailah habis. Masa tu korang akan tahulah langit tu tinggi rendah. Boleh kau tahu 365 hari setahun tak cukup. Masa pada ketika itu kau pun sibuklah susun balik nak levelkan biar dia dapat juga selesaikan 365 hari ni, cover semua subjek korang. Tu penting. Organize, susun satu strategi. Jadi kita akan susun jadual belajar setahun, bukan jadual belajar mingguan. Setahun tu satu tahun. Masa tu lah korang akan buka minda. Hui, masa bila nak main ni? Akhirnya kau akan letak waktu main tu pun pada pukul 5. Mungkin lepas asar tu pukul 5 sampai pukul 6.30. Itu saja masa yang ada. Lepas tu kau nak main tu lah masa kau main, dah tak ada waktu lain lah. Lepas tu lepas maghrib kehidupan kau sambung balik sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang nak belajar, sebagai seorang yang nak berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir sekali, niat kita biarlah baik. Disebutkan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa buat sesuatu niat biarlah kerana Allah. Aku belajar ni kerana Allah. Aku nak bahagiakan mak ayah aku kerana Allah. InsyaAllah. Dalam ayat tu wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah buat sesuatu niat dia kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati yajid fil ard, dia akan mendapati atas muka bumi ini adalah merupakan muka bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Banyak sekali kejayaan Tuhan nak bagi dekat kita. Belajar rajin-rajin. Sesungguhnya kalau korang fail, cikgu tak rugi apa. Tak ada siapa pun yang rugi kat sini. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Kau buat perangai, kau langgar perintah Allah, tak ada keberkatannya. Korang sekarang ni nampak ni lah dunia korang yang wah, kau rasa hebat sangatlah kat sini. Percaya cakap saya, bila kau melangkah keluar daripada sekolah ni, barulah kau nampak betapa patutlah cikgu aku bising dulu suruh aku belajar. Patutlah cikgu suruh aku buat itu, buat ini. Patutlah cikgu suruh aku jaga benda ni, jaga benda ni. Sebab nak kita berjaya. Dan akhirnya yang berjaya, yang dapat manfaat kita dan keluarga kita. Sekarang memang kau ada best friend, okay, brotherhood tu. Best friend forever, BFF. Tapi bila kau keluar besok, hakikatnya bila kau nangis seorang-seorang. Kau fail seorang-seorang.
Tak ada siapa dah nanti besok bila keluar nak cari kau macam mana, kau okey ke tak ada tanya. Sampai masa kau keluar besok, hidup kau sendiri. Mungkin kau boleh jumpakan kawan lah, tapi kawan-kawan kau ni pun, dia pun ada masalah dia sendiri juga. Itu sebabnya pastikan kita bersedia untuk dipertanggungjawabkan, untuk bersama-sama dengan keluarga kita, membahagiakan keluarga kita, bawa kejayaan kepada keluarga kita. Sebab bila berlaku satu perkara, bukan salah orang lain, itu salah kita. Jangan jadi bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang apa pasal? Kebau tak makan kenapa? Perut dia sakit apa pasal? Nasi mentah kenapa? Kapi basah pasal? Hujan turun pasal? Kau tak panggil kenapa? Dia ingat lagi lagu tu. Itu saja test tadi tu. Tapi pasal nak semua sibuk menyalahkan orang lain. Bangau kata ikan lah tak timbul, tu aku kurus tu. Bing, kau kenapa tak timbul? Rumput panjang. Rumput panjang besar. Kau bawa tak makan, kau bawa tak makan besar. Perut sakit. La ilaha illallah. Bangau pun satu. Ikan tak timbul, kau hulurlah kepala kau cari ikan tu. Yang rumput panjang ikan, selak keluar. Kebab perut sakit, ambil tagebam, sapu, settle. Relax ke bawah tepi ke lepas sawah tu. Apa besar ke bawah? Put. Kan, relax. Akhirnya dalam banyak-banyak binatang tu, ular juga yang gentleman. Ular, kenapa kau nak makan katak? Memang makanan aku, so what? Dia kata. Langsung diam semua orang, betul juga. Itu sebabnya bila kita ambil tanggungjawab, maka persoalan tu habis kat situ lah. Tanggungjawab saya. Senang. Kenapa kamu tak siap kerja, Razin? Dia ambil buku saya, cikgu. Tengok dia salah kawan dia. Siapa nama? Ashrif. Kenapa kamu tak siap kerja, Razin? Ashrif ambil buku saya. Ashrif, kau ambil buku dia. Kenapa? Dah dia bagi. Kau bagi kenapa? Dia minta. Salah menyalahkan. Tak habis. Mulai hari ni, Razin, kenapa tak siap kerja, Razin? Ashraf kata, cikgu, jangan salahkan dia. Salah saya. Saya yang ambil buku dia. Kamu ni Ashraf, cikgu. Seorang lagi kenapa? Jangan salahkan mereka berdua, cikgu. Ini salah saya, cikgu. Kamu ni, cikgu berebut. Tak apa, saya tanya je. Tak jadi cikgu marah. Maknanya hidup kita ni biarlah ambil tanggungjawab. Dah memang macam tu. Tak boleh. Dia tak ada tiba-tiba jadi macam tu. Semua atas kita. Saya nak memetik satu kata-kata ahli falsafah. Ada dua. Sebagai penutup. Pertama, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang aje lah. Maknanya apa? Maknanya cita-cita kena tinggi. Janganlah aku dapat lulus saja. Tak main lah lulus. Straight Ace. Belajar sekolah Alam Shah kot. Alam Shah. Lagi dahsyat pada Shah Alam. Sekolah hebat kot. Okey. Sekolah hebat, mana ada sekolah? Okey. Sekolah hebat. Mana ada sekolah buat ceramah hari kebangsaan? You all buat. Hebat tu. Cikgu pun tak sangka kena datang. Dia dengar juga hari ni. Tapi itu dia. Sebab bukan senang nak dapat tarikh Syamsul Debat. Hari ni dapat.
Saya sampai tanya, betul ke jadi kecaman ni? Jadi. Bagus. So, ubah diri kita. Falsafah yang kedua, ni bukan falsafah, lebih pada kisah. Bagaimana seorang ahli falsafah barat. Dengar. Ahli falsafah barat ni kata, aku nak ubah, masa aku kecil dulu aku nak ubah seluruh dunia. Dia nak ubah seluruh dunia. Bila dia dah dewasa, besar betul dunia ni. Susah nak ubah. Tak apalah, biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila dia dah tua, baru dia tahu, negara pun besar juga. Tak apalah, biarlah aku ubah keluarga aku. Senang. Akhirnya ketika dia di kamar kematian, dah nak mati sangat, baru dia sedar. Tak ada seekor pun dari keluarga dia boleh ubah. Tak ada seorang pun. Masa itulah baru dia sedar buat pertama kali, alangkah bagusnya kalau aku ubah diri aku dulu. Manalah tahu dengan mengubah diri aku sendiri, aku boleh jadi contoh yang terbaik. Keluarga aku berubah mengikut aku. Bila keluarga berubah menjadi baik, masyarakat berubah mengikut keluarga itu tadi. Bila masyarakat menjadi baik, negara jadi baik. Dan tak mustahil kita boleh mengubah seluruh dunia. Jadi apapun, bermulalah dengan diri sendiri. Jadi rasa cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kesudian mendengar ceramah perkongsian saya pada hari ini. Cuma sedikit makluman. SD, macam mana nak alihkan anak-anak daripada gadget agar kami sekeluarga kembali mesra? SD, sebab harta kami adik-beradik bergaduh dan ada yang ingin putus saudara. Apa yang perlu saya buat? SD, anak saya suka melawan kata saya. Ada tak tips nak melembutkan hati anak? SD, suami saya curang tapi saya tak nak poligami. Dosa tak kalau saya minta cerai?